Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam amanah tabligh dan juga fatwa itu amanah dipercayai. Nabi ini orang yang boleh dipercayai. Tabligh orang yang menyampaikan dan menerangkan perintah dan larangan terhadap insan di dunia ini. Fatwa iaitu cerdik, cerdas, cergas dan sebagainya, yang mana menggambarkan kelebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat-sifat mustahil yang kita kena tahu, kisbun, iaitu pendusta, bukan sifat Nabi. Pendusta ni bukan sifat Nabi. Menipu, orang kata dah. Khianah, curan, iaitu juga bukan sifat Nabi. Kitman, iaitu tidak menyampaikan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga bukan sifat Nabi. Dan yang keempat, baladah, iaitu sifat bodoh. Ini semuanya bukan sifat Nabi. Jadi Nabi mempunyai sifat-sifat yang terpuji, yang mana kita perlu ikuti, yang perlu kita tuju, yang perlu kita ikuti untuk kita jadi manusia yang berguna di atas dunia ini. Antara lainnya sifat-sifat akhlak yang mulia yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Hamba-hambalah ustaz, boleh kau ustaz? Dah, pasal ni malam Maulidur Rasul, iaitu sifat mahmudah, sifat yang terpuji, iaitu suka bertaubat. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku yang lepas, yang baru, dan kita jauhi daripada perkara-perkara yang tidak baik untuk diri kita dan keluarga kita. Takut akan Allah, zuhud, sabar, syukur, ikhlas dan benar, tawakal, reda dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati mati. Ni tuan-tuan, payah. Kita kadang-kadang senang tak ingat kau mati. Kita lalai, tak ingat kau mati. Kalau kita ingat kau mati, maka kita rasa kita nak buat amalan yang banyak, nak buat kebaikan yang lebih dan sebagainya. Sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat tercela, gemar makan dan minum banyak, tak boleh juga. Banyak berkata-kata, kecek banyak, tak boleh juga. Kecek kosong. Marah-marah, hasad dengki, kasih pada harta, takabur, riak, ujub, kasih akan dunia, itu juga perkara yang tidak boleh. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sifat-sifat Rasul adalah kepribadian yang terbaik yang ditunjukkan oleh Rasul, adalah seharusnya, semestinya menjadi ikutan umat manusia seperti kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita himpunkan berbagai lapisan, tak kira bangsa, mungkin ada juga daripada bangsa Tionghoa, daripada bahasa Siam dan sebagainya, India pun ada yang dijemput malam ini, dan yakin adalah duduk belakang-belakang ataupun duduk sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Sebenarnya kita di dalam NGO ni macam-macam, jadi kita kena jemput lah. Walaupun majlis ni majlis Maulidur Rasul, perkara ini harus
Perkara ini harus untuk kita bersama-sama, kerana kita perlu wujudkan semangat silaturahim antara rakyat di dalam negara kita. Jadi inilah, atas kesedaran inilah hamba dan juga jawatan kuasa memutuskan kita panggil belakang, kerana majlis ini dapat mengeratkan hubungan dan mewujudkan kasih sayang di antara kita. Jadi hamba ni jadi jong orang ni, jong untuk memastikan, insya-Allah kalau hamba ada daya dan tenaga, hamba akan teruskan perjuangan yang hamba buat selama ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahatum bi ni'mati ikhwana. Maka berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, yakni agama Islam, dan jangan sesekali kamu berpecah belah. Dan ingatlah Allah kepadamu ketika kamu bermusuhan sesama jahilah, maka Allah pada ketika itu lembutkan dan satukan hati-hati kamu, maka jadilah kamu bersaudara. Jadi tuan-tuan, intipati ayat surah Al-Imran 103 merupakan satu ayat yang penting, menjadi pedoman kepada umat Nabi Muhammad, umat Islam di dunia ini. Kita kena baik, tuan-tuan. Kita kena hormati antara kaum, walaupun agama berbeza, tapi kita kena hormati atas dasar kemakmuran, atas dasar kebaikan untuk semua. Kalau kita sambil masing-masing curiga atau prasangka kepada bangsa masing-masing, sudah pasti kita rakyat Malaysia tak boleh duduk seaman yang kita kecapi, khususnya pada malam ini yang mana kita aman, tidak ada pergaduhan, tidak ada peperangan dan sebagainya. Tuan-tuan, kita kena kekalkan kesepaduan di antara kita. Dan kita tengok di atas sana, yaitu slogan Ma'al Hijrah, dan juga slogan sambutan Maulidi Rasul, yaitu Wasatiyah, tonggak kesatuan umat. Jadi kita kena bersederhana di dalam hidup. Kita tak boleh melampau, tak boleh jadi orang yang sentiasa tidak puas hati hidup di dunia ini, maka kita boleh berpecah belah dan menjadikan negara kita kucak-kacir, seperti yang kita lihat di negara-negara Asia Barat, yang mana rakyatnya diperkotak-katikkan oleh berbagai anasir luar yang mengambil kesempatan kepada pergolatan di dalam negara Islam tersebut. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, negara kita ni tak boleh banding dah. Tak boleh banding dah. Jangan kita pertikaikan benda yang remeh. Jangan kita ambil perkara yang remeh ini dibesar-besarkan sehingga macam-macam timbul perkara-perkara yang tidak elok dan memeningkan kepala kepimpinan pemimpin yang ada di dalam negara kita. Tuan-tuan, kita tahu PN Najib, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak,
Perdana Menteri sekarang ni, kita tengok macam-macam pendekatan yang dibuat oleh beliau. Beri bantuan direct kepada rakyat. Dulu beri bantuan melalui agensi-agensi tertentu, buat projek dan sebagainya. Hari ini beri bantuan, contohnya BRIM 1.0, BRIM 2.0, 7 juta rakyat negara kita boleh menikmati pembangunan ataupun hasil yang ada, kekayaan yang ada di dalam negara kita. PM kita cukup prihatin kepada rakyat. Dia tak rapah tanah rakyat. Kita tengok video tadi, kesusahan rakyat apabila tanah yang diusahakan berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba orang wak masuk sodok pagar, wak dereh untuk diambil begitu saja. Kita tengok penderitaan dia, cukup sedih. Dan ini perlu kita lihat, perlu kita sedar bahawa kita adalah khalifah. Pemimpin adalah khalifah yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena contohi Nabi Muhammad sebagai khalifah Allah. Kita diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini jadi khalifah, walaupun memimpin rumah tangga, walaupun memimpin masyarakat, kita merupakan khalifah, iaitu pemimpin. Tambah-tambah pula kalau jadi Perdana Menteri, tuan-tuan, sibuknya tak ada. Kalaulah perkara-perkara yang mementingkan kebajikan rakyat tidak diambil kira, saya fikir rakyat akan memberontak. Saya fikir rakyat akan buat sesuatu yang menjatuhkan kerajaan. Hari ini hamba sebagai bekas wakil rakyat. Kenapa hamba duduk sini? Hamba duduk sini adalah kerana tuan-tuan belakang tuan-tuan. Kerana sokongan daripada tuan-tuan, kerana kasih sayang di antara kita, maka hamba tetap berdiri sekiranya tuan-tuan masih memerlukan khidmat hamba di Tanah Merah ni, tuan-tuan. Kita ada berbagai pemimpin. Kita ada berbagai parti yang kita boleh pilih. Tetapi kita ingat, kita kena perlu pilih yang mana pemimpin ataupun parti yang boleh menyokong, yang boleh membantu rakyat. PM mari ke Kelantan baru ni. Mari ke Kelantan berapa hari bulan baru ni? 20 hari bulan. Sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib kepada orang Kelantan. Dia suruh rakyat Kelantan ni sedar, sokonglah Barisan Nasional. Bahasa dia dah ngepe ni dah. Kena suruh sokong rakyat saja tak boleh. Kena suruh sokong Barisan Nasional. Kerana Barisan Nasional membela agama, membela rakyat, dan juga memastikan ekonomi negara stabil, dan juga tak ambil hak rakyat. Bela saja tak boleh ekonomi tak boleh. Hati pemimpin dia kena terdiri daripada orang yang pakar. Kalau orang tak pakar, tak usah jadi pemimpin lah, tuan-tuan. Tak payah jadi pemimpin kerana tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala pun marah. Kita nak jadi pemimpin, kita tidak mampu. Parti yang kita pimpin, parti yang kita wakili, tidak ada misi untuk menyelamatkan rakyat. Tidak ada misi untuk membangunkan rakyat. Barisan Nasional
Barisan Nasional jelas sekali dengan misi membantu rakyat. Datuk Seri Muhammad Najib telah mengumumkan pada 20 hari bulan baru ni 7 projek besar yang akan dibina, yang mana sebahagian daripada manifesto untuk pilihan raya yang ke-13 nanti. Pertama, Lebuh Raya Kuala Kerai Kota Baru ataupun KPKK. Biasa dengar dah. Hak kerajaan PAH duduk lancar, duduk buat saibok lah. Ini semua boleh dilihat. Pembinaan stadium baru. Stadium baru ni sebab stadium kita ni terkebelakang dah dari segi kebesarannya, dari segi sistemnya, tidak secanggih stadium-stadium yang berada di luar daripada Kelantan kita ni. Kata Datuk Najib, skobok tu kena ukah. Betul tak? Skobok tu kena ukah. 1-0 ukah. Dah, ukah bubuh. Lepas tu turun pula. Bahang ngopoh oleh dah. Maka akan dibina stadium yang baru. Lepas bila raya lah, tak ada dah nak buat lah ni dah. Pembinaan seterusnya, pembinaan masjid terbesar di negeri Kelantan. Masjid Muhammadiyah. Hak tepi sungai tu lah masjid negeri. Sebenarnya masjid ni kita kena molek, kena duduk di tempat yang dapat dilihat. Maka kerajaan Barisan Nasional akan berbincang dengan Tuanku Sultan Kelantan sebagai ketua agama ni, nak buat masjid ni, nak buat mana dan sebagainya mana, dan harga masjid ni pun telah diumumkan tidak kurang daripada 50 juta ringgit untuk buat masjid. Yang keempat, menyelesaikan masalah air di negeri Kelantan. Masalah air kita di Kelantan ni daripada dulu PAH memerintah 23 tahun tuan-tuan, tak selesai lagi, tak beres lagi air di negeri Kelantan kita ni. Maka kerajaan Barisan Nasional berjanji untuk menyelesaikan air. Begitu juga perumahan rakyat. Banyak dah rumah-rumah rakyat, rumah-rumah bantuan sama ada secara percuma, rumah mesra rakyat bayar sebahagiannya. Masa hamba dulu beratus buah hamba buat, ramai yang mendapat manfaat. Hari ini perumahan rakyat peringkat permulaan melibatkan 3,000 unit akan dibina di Kelantan. Siapa tak tetuk pun hamba tahu dah, tua-tua duduk duduk konsentrate, orang kata tumpu.